Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafaddala alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala man anzara binar basyara bil jinan sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nuzul mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika yashirna alaina rahmatak wa zakir ma nusina ya zal jalali wal ikram. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Fayassir lana umurana wakhtim lana bis sa'adah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sambung kita. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. 5 baris daripada bawah. Hari kita orang tengok 5 baris daripada bawah. Adapun yang kedua tu. Muka surat 78. Adapun yang kedua, iaitu barang yang menyalahi ia akan hawa nafsu. Jadi ini kita kena ambil yang dulu minggu lepas tu ni. Kita bincang masih lagi bab sabar. Jadi segala dalil-dalil ayat Quran, dalil hadis semua duk mai awal lagi dah. Jadi kitab ni 10 bab ni. Jadi mula-mula bab dia akan buat dalil siap. Dalil Quran, dalil hadis semua. Lepas tu di belakang-belakang baru dia akan buat pergulungan dan baru dia akan hurai daripada dalil-dalil tu. Jadi belakang-belakang ni dia tak ada dalil dah lah. Dia main depan-depan siap lah. Cuma hak ni dia huraian saja. Jadi huraian dia hak itu ni dia kata sini, perkara yang duk menimpa diri kita tiap-tiap hari ni kita ni. Tiap-tiap hari makin tidur, tiap-tiap hari duk berjalan hari-hari ni, duk menjalani kehidupan harian ni, dia ada 2 benda saja. Yang pertama benda yang nafsu tak suka. Yang keduanya benda yang nafsu suka. Lepas tu benda hak yang nafsu suka tu kita bincanglah dulu ni. Benda apa nafsu suka pada diri kita ni? Sihat, hidup senang lenang, tak masalah susah, tak pernah sakit demam. Hak tu semua tu nafsu suka lah. Jadi mana ada orang mau hidup susah, mana ada orang mau payah-payah, tak mau. Hak tu hak yang pertama tu kita bincang panjang lebar tu kan. Hak ni yang kedua pula hari ni, iaitulah perkara yang menyalahi nafsu. Maknanya benda yang nafsu cukup meluat. Nafsu cukup meluat ni benda ni. Tu dia dari sini. Yang kedua adapun yang kedua iaitu barang yang menyalahi ia akan hawa nafsu. Tapi hak yang menyalahi hawa nafsu ni dia pecah 4 pula. Maka 4 bahagi. Tu kita kata tasawuf ni jadi bangkit. Dia pecah tu duk rendang. Dia pecah 4 pula dah. Bahagi yang pertama, hak nombor 1 sekali, yang nafsu tak suka daripada 4 ni, mengerjakan taat. Jadi kita ni buat je taat ni. Sebab tu ulama bagi makam-makam kan. Sebab tu ulama bagi pangkat-pangkat. Ada yang orang buat ibadat ni pasal apa? Pasal kerana terpaksa je kan. Ada buat ibadat ni kerana takut neraka. Ada buat ibadat ni pasal duduk gemak nak syurga. Ada buat ibadat ni pasal dia kasih sungguh kepada Allah Ta'ala. Ada buat ibadat tu pasal perasa dia tu hamba. Tak sama. Tak sama. Jadi paling lekeh ni kita ni orang awam ni buat ibadat ni sebab
takut neraka tu. Hak itulah paling lekeh, paling kelas ekonomi dan paling rendah untuk dapat pahala. Kalau bawah tu lagi, tak ada dah. Buat ibadat pasal apa? Pasal nak bagi orang puji. Hak tu tak ada. Yang paling ringan, paling last sekali untuk kita kutip juga pahala tu, buat kerana nak syurga, buat kerana pasal takut neraka, gagah. Pasal ulama kata pasal apa ibadat kita sah juga. Pasal apa ada ganjaran juga. Sebab syurga neraka pun dia masih dalam apa dia panggil gemar yang Allah Ta'ala bagi kita. Syurga pun dia masih lagi hak Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala suruh kita buat tu, walaupun kerana syurga, tapi dia panggil umpan pihak Allah Ta'ala juga. Tapi kalau nak puji, hak tu bukan hak Tuhan. Hak tu bukan hak Tuhan. Tapi kalau syurga, hak Tuhan juga. Walaupun Tuhan sendiri baik, habaq tak siap lah ganjaran lagu ni. Buat kerana tu, tak apa boleh gagah buat pergi kerana tu pun. Ni pakat hak rendah sendiri. Itu taat. Itu yang bila ulama bahagi lagu tu sebab apa? Sebab nak habaq kita payah buat taat ni. Payah. Tambah-tambah hujan lagu ni. Lagi payah. Baik tidur. nak mengkit semayang hujan. Dah mengkit semayang pasal dah. Nak kena keluar main naik motor pula ni. Kan? Tu. Hujan-hujan lebat lagu ni. Baik tidur. Jadi payah tak? Payah buat doa ni. Siapa kata senang? Tak ada nak senang kan? Gagah kita ni pun. Tu gagah. Tu dia tadi mengajarkan doa. Dan bermula nafsu. Ulama kata tu tepat dah. Liar ia. Nafsu dia tidak akan suka. Nafsu liar. Kita puasa nafsu kita liar. Macam-macam alasan. Macam-macam alasan. Tu. Payahlah. Minyak tak dan dah apa nak ambil masjid macam-macam. Tu nak suruh liang. Tu. Baju hak ada tak baju tak kering apa dah. Alasan saja tu. Lembab sikit lah apalah. Itu dia panggil nafsu ni dia cari alasan apa saja untuk menggagalkan kita melaksanakan ibadah. Tu. Garam habis lah. Yang garam pun habis waktu tu jugalah. Waktu maghrib juga garam habis. Jadi tak ada waktu lain nak pergi garam pun waktu maghrib tu. Tu. Nak kena pergi cari garam dulu lah. Macam-macam alasan nafsu ni leliak nafsu ni. Bukan senang. Nak pegang nafsu tu bukan senang. Mutmainah tak apa lah boleh pegang. Ni kita ni amarah bisu. Amarah bisu bukan boleh pegang ni. Dan bermula nafsu liar ia daripada setengahnya. Nafsu kadang-kadang setengah ibadat. Setengah taat tu liar. Macam mana? Dengan malas. Contoh setengah dia seperti sembahyang. Kadang-kadang hak lain dia rajin, tapi sembahyang rasa segan ke? Dan setengahnya dengan sebab kikir, seperti zakat. Kadang-kadang berasa berat nak keluar zakat, sembahyang rajin. Tu. Kadang-kadang zakat buat keluar tak ada masalah, tapi nak sembahyang tu rasa segan. Ni dia panggil setengah-setengah. Kadang hak nu nak suruh rajin, hak ni tak rajin. Kadang hak nu dibuat, hak ni tak buat. Tu. Tu Allah Ta'ala memperbagaikan amal ibadah hari kita. Tuhan membanyak amal ibadat kita. Tu. Pasal apa? Kadang-kadang Allah Ta'ala, kadang-kadang hak ni kita segan, hak ni kita buat. Hak ni kita buat, hak ni segan. Tu kadang-kadang redha Allah Ta'ala ni. Kadang-kadang dia tak letak pada semua ibadat. Kadang-kadang kita buat ibadat banyak lagu ni pun kena hak ni buat. Kadang Tuhan tak berkenan. Tuhan berkenan ibadat ni. Nanti Tuhan memperbanyakkan amal ibadah. Tak cukup fardu sunat lagi. Tahu dah nafsu kita ni kan macam. Kadang dia suka ni, kadang tak ni. Kadang tak suka ni, kadang suka ni. Kadang suka rajin. Kau rajin. Nampak nak belanja makan bila boleh. Tapi sembahyang sekali tak nak. Itu fardu tinggi, tinggi fardu berat lagi tu. Tapi kita kena semua buat apa yang Tuhan suruh sunat fardu kita kena buat. Pasal apa? Tak tahu redha Tuhan duduk di mana. Tak tahu redha Tuhan duduk di mana.
Macam kita habaq Siti Zubaidah tu kan, air mata Zubaidah, bini Harun Ar-Rasyid. Redha Allah Ta'ala tu bukan letak pada sedekah tu. Tapi redha Allah Ta'ala duduk dekat tahajud. Siti Zubaidah ni dia jual habis gelang-gelang mahal-mahal habis duit. Tu buat apa duit tu? Dia buat longkang. Kita di Mekah kan. Tengok daripada Arafah, Muzdalifah kan. Tengok di tepi bukit, kaki bukit tu dia ada longkang, parit gila. Kita parit gila lah sini. Arab tak panggil parit gila lah Arab. Parit gila tu orang Melayu kita ya bu. Tu parit gila ni. Arab kan tahu parit gila. Melayu kita lah bu. Jadi dia buat, dia salur longkang ayak dalam pergi sampai ke orang buat haji. Aduh, pergi sampai di Mina, di Arafah. Jadi bila dia mati tu, kok dia mimpi. Tanya hang sonok lah, duduk syurga. Duduk dalam syurga ni banyak sedekah jari hang tak apa kata. Dia kata tak kan, aku ni dia kata ibadat apa yang sedekah aku buat tu Allah Ta'ala tolak semua. Satu tu tak tolak. Sedekah aku buat longkang, aku buat parit gila satu kok ke Arafah semua tu, sampai kena pergi Taif pada hari kita pergi Taif nampak tepi jalan. Dia semua Tuhan tolak. Tuhan masuk syurga ni pasal apa? Dia kata aku masuk syurga ni pasal semayang malam. Tahajud. Tu. Jadi maknanya doa kita ni tak tahu Tuhan nak redha apa. Tuhan nak redha. Tu dia kata di sini tu kadang-kadang orang ni dia suka buat ni, tak suka buat ni, suka buat ni. Jadi kita ni kena memperbanyak, mempembagaikan amal ibadah. Kita jangan kira sangat dengan Tuhan ni. Tak. Pasal tak tahu Tuhan nak redha tak nak. Kadang-kadang satu ibadah tu Tuhan redha pun boleh juga lah. Kadang-kadang bagi makan yang anjing ni kan. Tu bagi hatu ya. Tapi Tuhan redha hatu juga. Ni payah nak cari redha Tuhan ni. Bukan senang nak pancing redha tu, bukan senang. Tu. Kita pun tak tahu umpan mana nak dia kena. Tu. Bukan senang kena berumpan ikan tak makan, berumpan ikan tak makan. Tak tahu. Kadang berumpan lekeh ya, kadang roti je makan. Yang kita pergi cari cacing dah apalah tak makan. Roti kering dia makan. Macam itulah kita nak umpan, kita nak pancing redha Tuhan, kan senang. Kan senang. Tu hebat sini. Banyak ibadat dia kata kadang-kadang nafsu tak suka. Kadang suka sembahyang saja, zakat tak suka. Tu dia bang. Dan setengah daripadanya, dan daripada setengah dengan sebab kikir seperti zakat payah nak bawa keluar. Rasa berat, rasa sayang nak bawa keluar zakat. Tu. Sebab tu Tuhan wajib zakat tu. Kita kena faham pasal apa wajib zakat. Pasal kita sayang harta Tuhan wajib zakat tu. Tu. Sebab manusia ni dia tak terlepas daripada cinta dunia, tak lepas. Semua ada cinta dunia. Tu. Jatuh hati pada dunia tu pun ada orang lepas tak lepas. Cuma kita ni ikut tak ikut ni tu ya. Sebab tu Allah Ta'ala wajibkan zakat. Sayang sangat no. Bawa keluar pun 3-4 ribu bagi orang zakat. Gagah juga walaupun sayang. Gagah juga. Dan daripada setengahnya dengan sebab keduanya, kadang-kadang dua sekali. Tu. Macam mana? Seperti haji. Tu dia bagi haji dua sekali. Apa dia? Rata dengan diri. Hak tadi sembahyang dia buat contoh ibadat yang bangsa diri, ibadat badan orang ni, badaniah kan. Zakat tadi ibadat maliyah kan. Kadang-kadang ada dua sekali. Rasa berat nak buat dua. Apa dia? Seperti mengerjakan haji. Tu. Kadang duit banyak tak boleh haji. Jelas dia tak payahlah kan. Ni pasal ada mudarat kan. Kadang orang yang ada semua cukup lengkap, duit banyak, kadang panggil pun tolak. Panggil pun tolak. Kalut gila ni nanti aku. Duk kalut tu. Pasal apa? Sebab payah doa ni. Tu. Lepas tu nak buat macam mana? Kena sabar pia. Kena sabar pia. Panggil dah, nak panggil tak tahu bila, kata apa dah, banyaklah, nak tinggal pun cukup dah rumah. Kalau sabar sungguh boleh pergi. Kalau tak sabar tak boleh pergi. Tu haji. Haji dua sekali. Rata dengan badan. Dan perang sabil, sama dengan perang sabil. Tu.
Bukan senang nak pergi perang lagi payah lah, nak sabar. Mati perang ni. Tu. Pergi perang ni, pergi mati. Pergi haji ni kan nak mati. Tu kalau mati pun mati sana, alhamdulillah. Tapi bukan macam perang tu. Perang ni pergi antara hidup mati. Apa? Kalau tak balik mati lah. Lagi payah nak sabar tu. Tu banyak orang tak boleh ikut tu. Dan sabar atas taat ini, tengok dia bangsa dah. Sabar atas nak buat taat daripada pekerjaan yang sukar, di antara benda yang cukup payah. Payah nak buat. Apatah Allah Ta'ala uji dengan sakit sikit. Tak. Tengok. Kita buat ibadat dulu kan. Kita dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan kita mau buat ibadat. Kita mau buat malam duha. Tuhan bagi sakit tengok. Sebulan duha tak buat. Tu. Tuhan bagi sakit tengok. Sakit kaki yang sikit apa kan. Sebulan tahajud tak buat. Tak berdosa. Ni kita bincang bukan buat dosa. Tak kena faham tersebut. Bukan bincang buat haram halal. Bukan bincang buat dosa. Bincang bab sabar untuk buat doa. Tu. Adakah kita nak sabar lagi sampai Tuhan uji lagu tu? Macam Abu Qilabah kita bak kan dulu kan. Contoh kali tu. Kaki tangan tak ada, tangan mata buta. Adakah kita boleh sabar macam Abu Qilabah? Sahabat Nabi yang terakhir sekali. Walaupun putih kaki tangan, tapi lidah duduk jalan juga. Tu. Mayang tak tinggal juga. Kaki tangan putih tangan tu boleh buat duha lagi. Kaki tangan tak ada, buta ni boleh buat tahajud. Boleh ambil wudu buat tahajud. Itu dia panggil nafsu kita ni. Nafsu sentiasa duk cari alasan saja untuk tinggal ibadah. Apatah ibadat sunat. Nafsu lagi kuat cari alasan. Sunat dia pun. Sampai bila tak buat? Tu. Apa sihat-sihat ni buat lah. Nak sihat bila? Tak. Apatah lagi dia panggil sakit yang tidak ada harapan nak sembuh. Sakit bawa mati. Tu. Jadi itu dia kata sini, di antara benda yang sangat sukar untuk buat ibadat. Lah kita tak, Tuhan tak uji lagi, tak apalah kan. Boleh buat lapang je. Tuhan uji sikit. Tu ulama kata sabar ni bukan kita law ni. Sabar tu ketika datang benda tu. Kata main lagi tak apalah, boleh cakap. Tu tunggu baik tak? Tu. Tu orang bila kita duduk bersabar, orang kata tak kena kat hang tak apalah. Memang. Sabarlah. Kata hang tak kena kat hang kata bolehlah sabar. Saja apa? Tu. Kita hanya boleh kata setiap orang. Bila kita kena tu hang baru kita tahu sabar mana. Tu tengok tu. Sukar nak buat taat ni. Macam nak buat nak sedekah tak ada duit, bukan senang. Tu. Bukan senang dan tak ada. Dah tu bagi semua. Bukan senang. Orang minta, orang ingat minta kan. Tu. Tapi sahabat-sahabat orang yang hampir dengan Allah Taala boleh buat makam tinggi kan. Kita tak boleh buat. Makam kita sampai tahap tu lagi. Tu kata bukan tu dia kata di antara yang sukar. Sukar nak sabar untuk buat tuan. Tu. Kita nak tunai hajat kawan kita tu, nak tunai hajat orang. Kita orang tu perlu, sedangkan kita pun kadang-kadang ni ada pun akan senang. Dan berhajat orang yang mengerjakan taat itu kepada sabar pada 3 masa. Tu. Sabar pula dia kena ada tiga tempat. Orang yang nak sabar buat taat, dia tak dapat lariah, kena sabar pada 3 tempat ni. Allahu Akbar. Apa tak kira? Taat sedekah ke, sabar kena 3 tempat. Bayang sunat, sabar 3 tempat. Bayang fardu, sabar 3 tempat. Semua 3 tempat. Zikir, tasbih, selawat, 3 tempat ni kena sabar ketiga-tiga. Tidak, tak sampai lagi pakai sabar. Tidak, tak naik lagi makam sabar. Sabar atas mengejar taat, tak ada lagi. Ni baru bincang sabar mengejar taat. Tak bincang lagi sabar tinggal maksiat. Sabar atas bala, tak lagi. Jadi kita ni tak tahulah masuk orang sabar ataupun tak. Tu. Yang pertama, pada permulaan mengerjakan ibadah, nampak satu sekali yang kita nak sabar ketika mula-mula kita nak buat ibadat.
Mula-mula nak semayang ni, mula-mula nak turun main masjid. Dah. Dengan menghasilkan ikhlas. Ikhlas kita tak bincang ni, kita tak sampai ke bab ikhlas. Lepas ni ikhlas. Mula-mula sekali nak turun masjid kita tu untuk apa ni? Ikhlas kerana Allah Ta'ala, untuk ilmu, nak pergi semayang. Ikhlas pada hati dia ni putih, hati dia ni sikit, tak ada setitik, tak ada warna lain. Kalau ada bercampur lagi, itu tak ikhlas. Ikhlas tak boleh campur. Itu dia panggil sekutu niat. Ana orang lain, ana benda lain pada, ana apa yang pada, itu dia panggil riak, sekutu niat. Itu tak pakai. Maka ini jatuh pangkat sebab. Mula-mula sekali buat ibadat, hati kena suci dulu lah. Nak takbir Allah Akbar, sembahyang untuk apa ni? Untuk Tuhan. Kalau kita tak buat dekat Tuhan, kita kata lillahi ta'ala apa? Lillahi ta'ala, kerana menjunjung titah perintah Allah Ta'ala. Bila lillahi ta'ala, tapi hati kerana lain. Ni ulama kata syirik khafi. Tu dia panggil syirik tersembunyi. Mulut kata Tuhan, hati orang. Mulut kata Tuhan, hati orang puji. Hak tu nama dia syirik niat. Tu syirik. Tu ulama. Sebab tu ulama letak syirik khafi. Syirik khafi. Tengok tu. Ikhlas hati. Maknanya ikhlas tak ada tujuan apa satu pun. Lagi, dan sabar daripada umpama riak. Tu mula ibadat dah. Sabar umpama riak. Sabar daripada umpama riak, sifat riak. Apa dia riak? Buat ibadat, buat umpan untuk mendapatkan sesuatu. Riak ni bukan buat ibadat nak tunjuk orang saja. Tu riak ni banyak macam riak ni. Buat ibadat nak bagi orang puji pun riak. Buat ibadat pasal nak harta orang riak. Buat ibadat nak bagi orang kata kita rajin sebab nak projek riak ke. Buat ibadat pasal nak buat tender untuk bagi dapat kat kita riak ke. Apa saja ibadatnya kita buat, tujuan kita buat ibadah tu, sedekah ke, belanja makan ke, buat apa ke, tujuan kita tu nak mendapatkan sesuatu benda. Bukan kita nak semayang sangat pun, tapi nak semayang tu nak bagi orang beda, bagi dia kata kita rajin, bagi dia kata kita ni orang bagus, bagi dia kata kita ni orang yang jujur. Maka dia bagi benda tu kita. Tu riak tu. Tu riak. Tu permulaan ibadah tu. Nampak bila? Hak tu nak kena settle dulu dah. Kalau hak tu tak settle, hak 2-3 tu sudah bincang dah tu. Kalau hak tu hak yang awal-awal permulaan ibadat tak settle, hak 2-3 tak bincang dah tu. Memang tak ada pahala tu. Kena clear tu tu. Tujuan apa kita sembahyang ni? Sebab aku ni nak tunjuk kat Tuhan. Tunjuk Tuhan tu apa? Memang nak tunjuk kat dia. Sembahyang tu hak Allah. Kerana Allah. Memang tunjuk kat Tuhan lah. Tunjuk kat orang apa? Sebab tu orang riak ni bila akhirat tu Allah Ta'ala panggil dia, Allah Ta'ala tanya orang riak tu, hang pergi minta pahala dekat orang hang tunjuk ni. Kalau hang nak tunjuk kat bos hang, pergi cari bos hang daripada masyarakat tu, pergi minta kat dia pahala. Lepas tu hang sembahyang depan dia, hang nak tunjuk kat dia supaya dia bagi pangkat tu kat hang kan, supaya dia bagi jawatan kosong tu kat hang. Lah ni pergi cari dia, padahal minta aku apa? Tu Tuhan tu jadi daripada masyarakat. Kat orang riak, ya qasir, ya fajir. Tu Tuhan kata, orang koki, orang jahat. Pi minta dekat siapa? Kalau kita sembahyang dalam masjid, kita nak tunjuk kat kawan kita, pi cari kawan hang. Minta pahala kat dia. Tuhan tak bagi ya. Pasal apa? Dah hang sembahyang bukan untuk kat aku. Pi minta dia. Kita sembahyang Allah Akbar, kerana Allah. Bila kita kerana Allah Ta'ala, tak apa minta kat Tuhan, dah kita buat kat Tuhan. Ni kata nak sabar hak tu pun payah dah. Mula-mula sekali tu nak takbir, nak sembahyang tu. Bukan sembahyang saja, apa sajalah, sedekah ke, buat baik ke, tolong orang ke, tu bagi sedekah apa ke, bagi apa-apa ke orang ke,
Jangan duk ada sesuatu tujuan yang tersembunyi apa pun. Tu. Tu pergi tu. Lah pergi pasal nak tolong dia. Kawan kita ada ni bagus kawan kita. Nama kawan kita dia pun tolong kita banyak. Kita tolong dia pula tu. Bukan pasal nak satu. Tolong buat parit mohang ke. Kata apa? Tengok pelat mahrum manis dia banyak. Pergi korek parit tak ikut dia pergi pelat mahrum manis di malam. Itulah tujuan tu. Tak boleh. Jadi kita pergi tolong orang. Pergi tolong orang tak apa. Lepas tu dia bagi tu sunat ambil. Kita jangan tolak pula. Jadi kita pun tersian juga kata pun. Dah bila kita tolong orang buat kebajikan, kita tolak. Hak tu lagi Tuhan marah tu. Hak tu kita tolak pemberian Tuhan. Jadi kita tolong orang. Pergi korek parit ke apa. Ada ni ambil lah ni. Ada ni buah-buah. Balik makan. Tak apa, tak sah. Saya ada rumah macam buah. Buih tu buah tu. Macam buah apa ambil di masjid ni. Tak pergi di masjid tu. Macam buah ambil lagi. Tu. Jadi orang nak bagi tu sunat ambil. Bila kita tak ambil, seolah-olah kita tolak apa Tuhan bagi. Dalam kitab Simarul Jannah dia kata, kita ngaji di tengah kampung malam ni kan. Kalau kita bagi, orang bagi, kita tolak perintah, Allah Ta'ala akan kirim bala kat kita. Jangan orang bagi kita tolak. Tak. Lah kawan tu buat mai jauh hari teringat kat kita, kawan suruh tak makan simpan berapa hari dah. Kita bagi-bagi kita tolak lepas dia. Maka Allah Ta'ala akan kirim turun bala kat kita. Itu Arab kan. Bila orang bagi pun dia pakai lelah. Orang bagi kat dia serban kan. Dia buka serban dia lilit dah. Tu Arab. Nak raih nak membesar orang bagi. Tapi kita tak lah tu. Bukan orang bagi tu kupas makan apa tu lah. Balik makan apa tak apa lah. Nak abang kata kita sampai tu Arab ni dia jaga. Bab adab ni dia membesarkan orang. Hak ngaji lah, hak tahu kan. Dia tak tahu macam kita lah orang pun. Jaga. Bila orang bagi tu, seronok lah. Masya Allah, barakallah, halal tu. Buka ikat serban depan orang. Tu dia tunjuk nak membesarkan pemberian orang. Jadi kita kalau orang bagi jangan buat jangan buat tahana. Tu masalah kita. Ambil tak mau? No, orang lain lambak lagi jiran kita pada lagi bagi kat jiran. Tu. Tu riak nah. Jadi kita buat apa-apa kita ada tersirat niat untuk nak sesuatu daripada dia. Tapi kita buat ibadat lah. Jadi ibadat tu tak pakai tolak. Hak tu nak kena sabar awal dah. Sabar apa? Sabar aku buat ni ingat aku ni hak Allah lah. Nak mati tak nak buat apa. Hak ni pun nak buat. Tak apa. Allah Akbar lillahi ta'ala. Paling lekas sekali pun nak masuk syurga. Jadi je. Kan? Tak apa tak tu. Jangan ada riak. Selesai hak